Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar suara saya? Dengar sir. Dengar sir. Okey, terima kasih kerana datang kuliah terakhir hari ini. Saya lupa minggu ni minggu berapa 12 sir. ke-12 Oh yo, tinggal 2 minggu lagi lepas tu habis kuliah, habis sem ni Okey, saya nak ingatkan untuk ada satu assignment kan, you all kena hantar pada minggu ke-13. Betul sir. Okey, jadi hari ini adalah kuliah yang terakhir. So kita masuk ke bab yang baru berkenaan dengan security ya. Security di sini merujuk kepada network security lah. Security yang berkaitan dengan internet dan juga yang berkaitan dengan rangkaian. Okey. Jadi ada lagi pelajar yang belum masuk ni. Kedua orang dah habis bercuti lagi ya. Okey, jadi dalam bab yang terakhir ni kita cuba rangkumkan whatever yang kita buat dalam rangkaian ada faktor-faktor security yang perlu diambil kira, yang perlu diambil berat sebab di luar sana orang mengambil peluang sahaja untuk masuk dalam kita punya sistem, untuk ambil data kita, untuk manipulate data kita, untuk curi data kita. Okay. Dan kalau kita lihat sebenarnya ancaman cyber ni menjadi satu industri lah, sehingga universiti terpaksa membuat satu kursus khas cyber security. Kita ada kursus, ada subjek yang berkenaan dengan cyber security, terutama mereka yang ambil pengkhususan dalam bidang teknologi komputer, teknologi rangkaian, sistem komputer, sains komputer dan sebagainya. So mereka ada subjek khusus berkaitan dengan security, sama ada secara physical security, sama ada secara programming, macam mana kita nak buat supaya sistem komputer kita yang berada dalam rangkaian selamat digunakan. Okay? Dan kita hampir hari-hari mendengar bagaimana kes-kes jenayah melibatkan internet hampir setiap hari berlaku. Sama ada, walaupun kita dah hari-hari ingatkan, masih banyak lagi kes yang berlaku dan kita terperanjat juga. Sebab yang menjadi mangsa bukannya orang yang tidak mahir dengan komputer. Yang menjadi mangsa mereka ada orang yang sangat mahir dengan komputer, orang yang selalu menggunakan komputer, dan mereka ni yang menjadi mangsanya. Jadi kita jangan leka berkenaan dengan ancaman-ancaman di dalam dunia cyber ni. Okay. Dan kalau kita mungkin baca artikel berkenaan dengan peperangan alas baru. Okay. Peperangan alas baru bukan merujuk kepada peperangan fizikal sahaja, orang tabung, kemeriam, kapal terbang dan sebagainya. Peperangan alas baru juga melibatkan sistem rangkaian komputer setiap negara. Okay. Dan ada satu syarikat di luar negara, saya tak perlu sebut nama syarikat tu. Dia punya kerja dia adalah mencuri maklumat setiap negara, sehingga ada satu masa tu syarikat tersebut rilis beberapa maklumat penting negara. Contoh yang dirilis yang lepas adalah perbualan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Israel. Bagaimana mereka boleh tap perbualan tersebut. Kemudian yang kedua, perbualan Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura. Pun mereka dapat curi maklumat tersebut. Okay.
Jadi dia akan melibatkan kesalahfahaman yang sangat besar di antara negara dan sebagainya. Okay. Jadi dalam bas security ni semua jurutera, terutama jurutera elektrik yang akan in charge on the system, network dan sebagainya, kena alert, okay. Kena sentiasa berjaga-jaga. Okay. Jadi dalam kenapa saya punya close paru ini? Okay. Jadi hari ini kita cuba sentuh bukan secara detail, sedikit overview berkenaan dengan network security, apa ancaman-ancaman yang biasa kita dengar. Okay. Ancaman yang pertama yang biasa kita dengar, biasa kita orang sebutlah, okay. Kita sebut komputer virus, okay. Komputer kena virus, handphone kena virus, macam-macam lah kena virus. Jadi apa itu virus sebenarnya? Okay. Jadi virus ni tak di mana adalah a malicious code that replicates by copying itself to another program. Computer boot sector or document and change how a computer work. Jadi di sini virus ni sebenarnya dicipta, dia tak boleh jadi sendiri. Virus ni dicipta. Virusnya dicipta untuk tujuan-tujuan tertentu. Okay. Salah satu tujuan virus ni adalah dia nak supaya komputer kita ni tidak boleh berfungsi. Okay. Jadi kenapa orang buat macam tu kan? Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya, mereka yang buat virus ni, mereka jugalah yang jual antivirus. Jadi kadang kita main game kan, dan macam mana mereka sebarkan virus ni, kadang kita main game sampai satu level, dia akan keluar satu virus. Kadang kita buka email, orang hantar virus guna email, atau orang hantar virus guna WhatsApp, hantar virus guna Telegram dan sebagainya. Okay. So tujuannya adalah supaya kita beli antivirus. Okay. Dan industri antivirus melibatkan nilai jutaan dolar, jutaan ringgit dan mungkin bilion. Okay. Di UTSM saja kita membeli beberapa jenama antivirus yang terkini untuk memastikan semua data di dalam kampus. Sebab kampus kita menyimpan data-data yang sangat penting. Contoh, data maklumat tentang result pelajar. Okay, result pelajar tu kita simpan di dalam tempat yang dipasang dengan bukan satu jenis antivirus, bermacam-macam jenis antivirus dan juga firewall yang berkaitan, okay, supaya data tersebut tidak ada orang boleh akses dan data tersebut tidak hilang. Okay. Itu baru data dengan pelajar. Begitu juga data-data tentang kewangan universiti, data-data tentang maklumat sulit universiti, perancangan universiti dan sebagainya, maklumat staf dan sebagainya. Semua kita simpan dan kita lindungi daripada virus ni menggunakan antivirus yang terkini, dan kita membelanjakan ribuan ringgit dan mungkin ratusan ribu ringgit setiap tahun untuk membeli antivirus yang terkini. So dia melibatkan satu industri yang sangat besar sebenarnya. Okay. The virus requires someone to knowingly or unknowingly spread the infection without the knowledge or permission of the user or system administrator. Okay. Jadi di sini kita lihat virus ni memang dicipta oleh seseorang dan dia akan sebarkan seberapa boleh, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan ada satu masa dulu, ada satu saya ingat dalam 5 tahun lepas, kita sebenarnya UTSM mendapat serangan virus daripada sekumpulan programmer daripada Indonesia. Okay. Dan bagusnya kumpulan ini dia bagi tahu 1 bulan in advance. Okay. Dia bagi tahu dan saya dapat email tu.
Dia bagi tahu dalam tempoh 1 bulan daripada sekarang. Dia bagi satu tarikh lagi. Katalah 20 hari bulan 2 contohnya. 20 hari bulan 2, dia akan attack kita punya web. Okay. Dan di dalam universiti ada banyak administrator yang menjaga laman web tertentu. Dan saya salah seorang administrator yang menjaga laman web untuk UTHM TV. Okay. Jadi saya dengan tim saya bersedia pada 20 hari bulan. Kita bersedialah. Dia dah bagi tahu memang 20 hari bulan. Dan tepat pada 20 hari bulan, mereka buat serangan kepada sistem komputer dalam universiti. Dan kita tidak berjaya menghalang serangan tersebut. Okay. Kita kalah lah cerita. Dan apa dia buat? Dia bukan padam kita punya info, bukan diubah tak. Dia apa yang dia buat? Dia ubah gambar staff kita kepada gambar yang lain lah. Contoh gambar NC, gambar NC dia tukar gambar rangka manusia, gambar tengkorak contohnya. Dan saya sempat snapshot lah gambar-gambar tu dan mereka ubah. Dan untuk UTHM TV mereka tak ubah pun, dia cuma letak satu lagu. Apabila you buka UTHM TV akan dengar lagu dangdut tu. Tak boleh klik apa pun. Buka oleh UTHM TV, dengar lagu tu. Semua orang akan dengar lagu tu. Okay? Jadi saya sebagai administrator, apa saya buat, saya dah antivirus macam-macam saya dah pasang. Dan mereka masuk juga. Apa saya buat, saya cabut network lah. Bila cabut network mana kita kalah lah kan. Itu adalah under reality, true story yang berlaku sendiri di UTHM. Okay? Dan kemudian rupanya bukan UTHM saja kena attack masa tu. Semua web universiti awam di Malaysia. Dan mereka boleh masuk ke semua laman web tersebut dan ubah kandungan ataupun ubah kandungan yang bukan kritikal lah. Macam tadi tukar gambar staff diubah, dia letak lagu, letak apa dan sebagainya. Untuk memberitahu bahawa sistem security yang sedia ada, yang kita beli ini tidak cukup untuk melindungi data yang ada. Okay. Jadi rentetan daripada peristiwa tersebut. Okay. So kita telah merubah sistem network kita dengan sistem security yang lebih tahan daripada serangan luar. Dan alhamdulillah sehingga sekarang hampir tidak ada yang boleh masuk dalam sistem network UTHM. Tapi kesan dia kepada kita adalah kita membelanjakan ribuan ringgit, mungkin ratusan ribu untuk develop sistem, develop network yang baru, sistem setting yang baru, server yang baru, firewall yang baru dan sebagainya. Okay? Ratusan ribu dan mungkin jutaan ringgit total sehingga sekarang untuk melindungi daripada virus ni saja. Okay. Jadi selain daripada virus, kita ada juga worm. Kita lihat tadi virus ni sifat dia adalah perlukan aktiviti sama ada daripada penghantar ataupun penerima, perlukan aktiviti. Maknanya kita hantar melalui email ke, kita push benda ni bergerak, okay, supaya dia menjalankan tugas sebagai virus. Okay. Satu lagi yang lebih bahaya adalah worm. Okay. Worm is a standalone malware computer that replicate itself in order to spread to other computer. Okay. Worm ni dia tidak perlukan interaksi sama ada penghantar ataupun pengguna. Bila dia dah hantar worm, dia boleh bergerak sendiri. Okay. Dia boleh merebak sendiri. Okay. Dan walaupun komputer kita dalam keadaan off, okay, kita off komputer. Dan sistem tersebut berada di dalam kita punya hard disk, dalam kita punya RAM dan sebagainya. Sebab hard disk RAM kita semua, dia bukannya off, dia berada dalam keadaan sleep. Walaupun kita nampak shutdown kan. Kita masih ada bateri dekat BIOS, ada kapasitor dekat kita punya sistem mainboard dan sebagainya. Yang still akan bagi power dengan nilai yang sangat kecil. Dan worm tersebut boleh berfungsi, okay? Masih bergerak. Okay? Dan worm ni dia kadang oleh kerana di luar kawalan,
di luar kawalan, sehingga kadang-kadang yang buat worm ni pun dia pun pening. Sebab worm ni dia akan kalau dalam istilah programming tu, dia guna unlimited coding dia punya diri sendiri. Okay? So dia akan boleh, dia duplicate sendiri, record sendiri, dia bergerak sendiri dan sebagainya. Okay? Dan kebanyakan komputer yang kena worm ni, kebanyakannya tak boleh diselamatkan. Kita terpaksa kalau sebenarnya kita format je lah. Okay? Kita format dia, ataupun setengah kes tu kita kena tukar hard disk baru. Okay? Kena tukar RAM baru dan sebagainya. Okay? Dan ini adalah di antara senjata alah baru. Bagaimana mereka menyerang sesuatu negara, salah satunya adalah melalui worm. Okay? Tapi biasanya worm pun kita tak sebut worm kan. Sebab istilah worm ni agak asing. Tapi kita biasa dengar virus kan. Sebenarnya virus, dia ada jenis-jenis virus, salah satunya adalah worm lah ni. Okay? Dan di UTSM banyak kali kita kena serangan virus dan juga worm ni. Okay. Ada satu masa dulu CIH virus. CIH virus ni dia punya fungsi dia, CIH virus ni sebenarnya worm. Dia akan duplicate diri dia di dalam pendrive pelajar ataupun dalam komputer pelajar sehingga pendrive tersebut jadi penuh. Katalah pendrive awak 32 gig 32 GB. Sedangkan awak baru buat satu file Microsoft Word, awak save mungkin satu file tu katalah saya ada 1 megabit dia. Esoknya bila awak nak guna pendrive tersebut, dia tulis tu fully utilized. Maknanya penuh 32 GB tu. Jadi awak pun pening bila awak tengok dalam sistem penuh. Tapi bila awak tengok file, ada satu file lagi. Okay? Itu dah berlaku. Okay? So apa perlu buat? Masa tu kita perlu format aja. Dan file yang ada dalam pendrive tu pun tak dapat diselamatkan. Kita terpaksa format. Sebab nak copy tak boleh, nak delete tak boleh, nak move tak boleh, semua tak boleh. Bila pendrive tersebut penuh je, dia macam dibuat satu locking, dia lock terus. Itu adalah CIH virus. Dulu pernah satu masa mengancam bukannya UTSM saja, satu dunia dan menyebabkan kerugian berbilion dolar dalam industri kewangan dan sebagainya. Sebab banyak maklumat-maklumat penting yang tidak diselamatkan dan hilang begitu saja. Okey, CIH virus. Dan juga ada beberapa virus-virus yang lain yang dibuat oleh pencipta virus ni yang aktif pencipta virus adalah daripada Indonesia, Filipina dan juga Taiwan. Dan beberapa kes daripada Australia. Okay. Dan ada beberapa kes tu mereka buat virus dan dia attack laman web NASA. NASA US kan. Dia ubah logo NASA tu. Tak silap masa tu yang buat orang Filipina. Budak muda je, umur dalam 17 ke 18 tahun saja. Sebab tu kalau siapa nak ambil PhD dalam bidang security di antara negara yang boleh kita pergi untuk sama belajar adalah Filipina. Mereka ada fakulti yang mengkaji tentang security, network security, dan tidak mustahil juga bila kita mengkaji tentang network security dan orang tersebut juga mesti faham bagaimana virus tu dicipta, worm tu dicipta dan sebagainya. Okay. Kemudian yang lain adalah Trojan. Trojan ni fungsi dia akan masuk di dalam sistem komputer, dia akan ubah kita punya contoh kalau kita tekan enter kan, sepatutnya enter ni kita activate atau execute kita punya program. Dia tak, tiba-tiba awak tekan enter, jadi fungsi dia lain. Kan? Jadi fungsi delete pula kan. Enter je delete, enter je delete. Contoh macam tu lah. Itu dia hantar Trojan macam tu. Okay. Dan ada setengah tempat virus dia protect, worm dia protect, tapi kadang Trojan dia tak protect. Sebab Trojan, worm, virus sebenarnya adalah bentuk programming dia ada programming yang menggunakan skrip-skrip yang berbeza. Ya, ada setengah tempat tu dia tak protect pun dengan Trojan. So pihak luar ni yang tak bertanggungjawab, so mereka create Trojan, hantar melalui kita punya email. Tahu-tahu kita punya button fungsi dia berbeza, bertukar kan. Send jadi receive kan? Enter jadi delete, pause jadi run, contoh macam itulah. Itu di antara fungsi Trojan.
Dan Trojan juga adalah sangat bahaya sebab dia boleh bergerak macam worm, dia boleh bergerak sendiri. Programming tu. Yang penting ada sistem kita bersambung dalam network. Kemudian seterusnya adalah phishing. Phishing ni sebenarnya kita mencuri data orang lain. Komputer A curi data komputer B. Negara A curi data negara B. Okay. So ini juga adalah dibuat oleh sekumpulan orang yang memang fungsi dia untuk mencuri data. Dan dalam bidang kalau yang lebih advance, dalam bidang ketenteraan pun mereka sebenarnya ada satu tim khas yang ditubuhkan untuk bahagian phishing ni. Nak mencuri maklumat-maklumat negara lain dan sehingga kita hantar kita punya preset-preset luar negeri. Itu sebenarnya phishing dia tu. Okay. Dalam bentuk fizikal. Dan sekarang phishing dalam bentuk network, dalam bentuk internet. Okay. Jadi macam-macam dia buat untuk phishing ni. Dia kadang kita dapat email kan. Kita buka je. Macam email tu macam kawan kita yang hantar. Jadi kita tanpa fikir banyak, kita terus klik je. Rupanya bukan kawan kita yang hantar. Orang tersebut menyamar sebagai kawan kita hantar maklumat. So kita klik rupanya email tersebut, dia bila buka dia, automatik dia akan copy semua maklumat dalam komputer kita, dia hantar balik dekat yang orang yang hantar tadi tu. Okay. So tidak langsung dia akan dapat maklumat kita. Right. Jadi semua ni dibuat oleh golongan-golongan profesional lah, bukan golongan atau orang tu beginners ke, orang baru nak belajar tentang antivirus ke, tentang virus baru belajar ni, tak ada lah. Okay. Semua dibuat oleh golongan-golongan profesional. Okay. Dan seterusnya yang sedang berleluasa sekarang ini adalah spoofing. Spoofing is it pertain to a cybercrime when someone or something pretend to be something else in the attempt to gain our confidence. Jadi dia akan masuk dalam akses kita, dia akan cuba yakinkan kita sebagai pengguna apa yang diminta itu adalah real. Okay. Macam telefon tu lah kan. Telefon tu ada spoofing guna telefon lah. Dia kata dia daripada mahkamah, daripada balai polis, daripada JPJ. Dia kata kita ada saman whatsoever lah, bla 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 bla. Akhirnya kita yang kena tipu, terpaksa keluar duit dan sebagainya. Okay. Dan ramai di attack sekarang ni golongan-golongan orang tua. Okay. Jadi orang tua ni kadang yang datang tu dia menyamar, kata saya kawan baik anak lah, kawan baik cucu lah, apalah, macam-macam lah. Okay. Dan banyak kes berkenaan dengan spoofing ni. Jadi spoofing ni yang paling famous sekarang ni, tengah berluasa. Jadi spoofing tu macam mana? Ni saya buat satu gambar ajar ringkas. Maklumat asal adalah user U tu. Itu adalah masalah, ada 2 V saja. Itu adalah maklumat asal yang masuk di dalam network dan kita nak hantar maklumat tersebut kepada V tu yang jadi mangsa tu, victim V tu. Jadi attacker ni dia akan masuk dalam network, dia akan curi maklumat user U ni, maklumat asal, kata namanya siapa, emailnya apa, dan dia akan combinekan maklumat asal tu, dia hantar kepada victim tu. Jadi kadang-kadang kita hantar yang baru berlaku ni dekat UTHM, ada satu pensyarah Ketua Jabatan IT, Ketua Jabatan IT yang kena ni, Encik Hatta Hani. Okay. Ketua Jabatan IT, orang masuk dalam Facebook dia, dicuri semua maklumat dia dalam Facebook, kemudian mereka ni hantar WhatsApp kepada kawan-kawan Encik Hatta. Mengatakan, dia kata dia nak pinjam duit sekejap, pinjam 500, ada pinjam 700, kata nanti malam bayar lah kan. Jadi dia menyamar sebagai kawan-kawan baik Cik Hatta ni. Katalah Cik Hatta ada namanya Ahmad, kawan dia namanya Ahmad. So jadi dia menyamar sebagai Ahmad, dia hantar mesej kepada kawan Cik Hatta yang lain. Okay, dia hantar. Jadi dia menyamar sebagai Cik Hatta. Jadi Cik Hatta kata minta duit dekat Cik Ahmad, minta duit dekat Cik Masur ke dan sebagainya. Dan dia bila orang tu tanya balik, dia boleh jawab. Hatta ni tengah buat kereta, disebut kereta Honda ke kereta apa. Maklumat-maklumat yang tepat yang kita tidak menyangka itu sebenarnya bukan Cik Hatta. Cuma kawan dia ni sharp. Dalam sejarah dia berkawan dengan Cik Hatta, tak pernah Cik Hatta pinjam duit.
Dia sangkutnya kat situ je. Jadi dia macam ragu-ragu kan. So dia kata tunggu sekejap, lepas tu dia diam-diam tu dia telefon Cik Atta. Sebab dia menyamar masa tu dia guna WhatsApp kan. WhatsApp. Jadi dia call dengan Cik Atta. Cik kata saya tak ada pinjam duit. Dah kat situ baru tahu. Lepas tu dia layan lah macam mana orang tu minta, macam-macam, tanya macam-macam. Orang tu boleh jawab. Supaya maklumat tu semua dia ambil daripada Facebook Cik Atta. Dia akan pergi melancong anaknya berapa, nama anak, muka, gambar anak, gambar isteri, gambar family, nama adik, bapa dia, adik-beradik, semua ada dalam Facebook. Sebab tu banyak kali diingatkan dalam Facebook, tolong jangan masukkan maklumat peribadi sewenang-wenangnya. Okay? Sebab dah banyak kes berlaku begitu. Okay? Dan ini berlaku juga dengan saudara terdekat saya sendiri. Dia kena tipu lebih kurang 3,000. Konsep yang sama ni lah. Dia kata ada imam surau tu, saudara saya ni dia selalu di surau. So dia kenal dengan imam surau tu. Satu masa kata imam surau tu nak pinjam duit 3,000. Malam ni bayar sebab ni dekat luar, tak sempat nak pergi ATM nak cucuk. Nak ambil duit dekat tabung haji dah. Dia banyak alasan lah. So abang saya kasih dia duit melalui online, terus bayar kepada penerima. Dia kata bayar terus pada orang tu. Sekali bayar 3,000 baru dia teringat. Dia call balik imam tu. Imam tu kata mana ada. So dia hilang 3,000. Ini saudara saya terdekat sendiri. Okay. Dan dia dapat info tu juga daripada media sosial. Okay. Sila berhati-hatilah. Jadi spoofing ni dia datang dengan macam-macam cara. Okay. Sama ada menggunakan email. Karena kita banyak kali terima email. Email tu kata daripada Maybank. Maybank nak shutdown sistem. So semua pengguna diminta untuk updatekan maklumat-maklumat seperti username dan juga password akaun masing-masing. Lepas tu ada yang satu email saya terima, Maybank juga. Maybank kata dia baru je habis upgrade sistem baru dia. Sira cuba setiap pengguna dalam mencuba username dan password akaun masing-masing. Jadi dia tak minta pun, dia cakap suruh kita cuba je kan. Rupanya apabila kita klik sahaja, dia akan redirectkan information kita ni kepada satu web yang lain. Dan web tu adalah duplicate dari Maybank 100%. Sama sebiji, tak ada bezanya pun. Dan kalau yang tidak berhati-hati, dia bezanya dekat address ke atas tu. Address Maybank tu katalah Maybank MAYBANK. Yang ini MAYBANK ada tambah satu S. Kadang-kadang kita tak perasan dia Maybank kan, kita sekali lalu je. Rupanya dia ada perkataan satu huruf ke dua huruf yang beza daripada yang sebenar. Okay. Dia kata Maybank, MAYBANK. Saya pernah nampak dulu MAYBONK. Jadi A dan O kita tak perasan. Rupanya bila kita key in saja kita punya username, so dia akan copy username kita apa, dia copy kita punya password kita apa. Lepas tu dia akan pilih dengan benda-benda lain sehingga kita kehilangan duit di dalam akaun. Okay. Jadi spoofing ni email boleh, website boleh, caller ID tu diikuti dengan panggilan telefon lah. Dia kata bila kita dah ada satu case, kita login account tak boleh. Kita dah beritahu lah, kita dah masuk password yang betul. Dapat satu call, dia kata cik tadi cuba login cuba login lagi sekali kata dia. Jadi kita login lah, lepas tu cuba buat pindahan account RM1 ke apa kan. Jadi kita cuba pindahkan. Rupanya dalam sistem dia dah ubah amount RM1 kepada amount RM10,000 ke RM1,000 ke. So kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita terima message, kita hanya fokus pada kita punya tag number. Kita tak fokus pada jumlah duit tu. Jadi yang tak alert, kadang kita rushing, on lah, kena lah. Banyak kes sangat banyak kes dekat balai polis tu. Okay. Tag message boleh, GPS spoofing boleh, man in the middle attack, extension IP spoofing, facial spoofing, macam-macam lah. Ini kadang-kadang digunakan oleh orang-orang di luar bagaimana dia nak menipu pengguna-pengguna internet dan mencuri maklumat. Okay. Misalnya cerita ni perompak internet lah. Bahasa kasarnya perompak internet. Itu je bahasa yang paling senang. Okey, kemudian
Jadi dengan banyaknya jenis-jenis attack ataupun ancaman-ancaman dalam dunia security ni, jadi apa perlu kita buat? Okay. Saya tak detailkan bagaimana nak buat virus ke dan sebagainya. Saya dulu pernah belajar lah kan macam mana nak buat virus ni. Seronok juga belajar buat virus ni. Saya dulu pernah belajar macam mana kita nak ubah file seseorang. Contoh ini yang dah pernah saya buat lah. Saya buat dekat pesara saya sendiri. Dulu masa saya belajar dekat UKSM lah. Saya dulu punya sini aja sebenarnya. Jadi dekat UKSM tu ada satu profesor, nama dia Profesor Jagdish daripada US. Okay. Datang sini, profesor kontrak kontrak 2 tahun. So dia mengajar saya subjek database. Okay. Jadi profesor ni adalah seorang yang sangat straight dan sangat kedekut markah. Okay. Dan dia ni juga yang mengajar bagaimana nak nak setting security system. So bila dia nak buat security, dia ada mengajar bagaimana nak create virus. Okay. Dia ajar simple lah. So bila saya dapat yang tu, saya cari buku, cari maklumat tambahan macam mana nak ubah file. Dan akhirnya saya berjaya, saya ubah file tu, saya attack dekat dia punya email. Mana saya tahulah dia akan duduk dekat PC tu. Komputer tu saya dah tahu dia punya IP address ni apa. So saya settingkan menggunakan IP address dia. Apabila dia buka komputer saja, dia buka email dia saja, automatik benda tu akan bergerak. So apa saya buat? Saya cari nama file yang melibatkan markah database. Saya ambil, saya delete markah tu terus. Delete hilang lah, markah tu memang hilang terus. Saya ingat masa tu kuliah 2 jam tu dia mengamuk lah. Dia tak buat kuliah pun. Dia mengamuk lah, dia kata. Nota dia hilang, markah yang dia dah key in apa tu hilang. Kan? Jadi saya diam, saya masa tu kecup perut juga kan. Mana tahu ada kawan yang bongkar kan. Jadi saya diam aja dah. Habis tu, dah habis belajar tu baru saya cerita. Mana saya yang buat tu kata. Kawan saya punya mengutuk. Tapi itulah hasil. Okay. Kita nak test juga kan. Jadi pesara yang ajar tu kita attack dia balik. Awak nak belajar tak payahlah. Nanti awak attack saya pula. Jenuh saya nak layan awak punya kerana. Pening saya banyak. Jadi Profesor Jagdish tu sampai sekarang saya ingat muka dia. Saya ingat dia karakter dia. Dia kena key in. Ramai yang pelajar dia masa tu kena key in balik satu persatu markah tu. Jadi dan dia pun faham, dia tahu yang attack adalah student dia sendiri. Sebab modus operandi itu dia cerita, awak buat macam ni, macam ni. Jadi sebab tu bila kita access dekat tempat awam, tempat umum, adalah tidak digalakkan kita menggunakan aplikasi yang kritikal. Contohnya transfer duit kan, guna wifi dekat KFC kan. McDonald kan you suruh lepak situ kan. KFC ke McDonald awak transfer duit lah apalah kat situ. Sebenarnya kat situ ramai nasi luar yang ready je nak copy awak punya info. Okay. Saya dulu di antara latihan saya punya tugasan saya kena katalah ada 2 grup A dengan grup B. So grup A copy semua information yang sedang digunakan oleh komputer B. Jadi komputer B buatlah kerja dia, buat masuk password, keluar password, buka web, buka apa, semua info tu dalam masa 5 minit. Saya dibagi masa 2 hari untuk translatekan balik apa yang dia buat dalam masa 5 minit oleh kumpulan B tu. Kita boleh copy semuanya kita boleh copy. Macam saya tengah buat ni, kalau orang bidang security ni, dia pasang dia punya skrip dia dan sebagainya, dia boleh tahu apa saya buat. Saya buka laman web apa, saya key in apa, semua security pun dia boleh tengok, password pun boleh tengok. Okay.
dan dia kena mahir dalam bidang dalam bidang skrip tu binary tu awak kena mahir. Awak dah mahir binary tu boleh ceritalah macam mana nak buat virus ke, nak apa ke kan. Bila kita type A, B, C, D, type perkataan saya, dia akan convert kepada binary form, dan binary form dia akan convert kepada packet system dalam data communication. So the data communication tu awak kena faham dalam network dia ada 7 layer. Dia ada security layer, dia ada network layer, dia ada physical layer, dia ada application layer. So awak kena faham setiap layer tu, dan kita akan attack kat layer mana kita nak attack. Nak attack layer security, nak attack layer network, nak attack layer physical, nak attack layer application dan sebagainya. Kita kena tahu nak masuk layer mana, dan setiap layer tu dia ada programming dia, ada security dia. So kita kena tahu security kat situ macam mana. Okay. Jadi masa yang saya buat dulu, saya hanya perlu tahu IP address dia apa. Jadi IP address sebenarnya setiap laman web yang kita type, katalah www.utsham.edu.my, itu sebenarnya behind dia adalah IP address. Okay. Jadi awak dapat IP address tu, awak boleh buatlah kerja-kerja seterusnya. Itu yang macam Indonesia buat tu. Dia dapat kita punya address, web address, dan web address tu adalah IP address. So dia attack menggunakan IP address, dan saya tewas dengan orang Indonesia ni. Dia punya terror dia. Saya tak boleh lawan. Macam mana dia buat saya pun tak tahu, tak faham. Sangat advance dia punya sistem dia. Okay. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan komputer. Okay. Jadi apa yang boleh kita buat? Jadi kita tengok dulu apa tarifan network security. Consists of provision made in an underlying computer network infrastructure policy adopted by network administrator to protect the network and the network accessible resource from unauthorized access and consistent and continuous monitoring. Jadi security ni adalah dibangunkan, dibuat, dipasang, diselenggara untuk menahan daripada akses daripada orang yang tidak dibenarkan. Unauthorized access. Bukan setakat menahan saja, dan dia kena konsisten 24 hours tanpa rehat, tanpa rehat. Continuous monitoring, sentiasa berwaspada sepanjang masa selagi komputer tersebut berada dalam sistem network. Kalau dia berada dalam sistem network selama 3,000 jam dia non-stop, tak boleh miss even 1 second. Okay? Dia akan monitor, dia akan protect, dia akan create report, dia akan buat tindakan-tindakan yang sepatutnya lah. Okay? Supaya komputer kita berada dalam keadaan selamat. Okay? Ada yang tak faham? Tak faham boleh tanya. Jadi saya sebenarnya risau sebab pembuat virus yang hebat dalam dunia semua orang muda-muda. Yang dulu kena tangkap orang Taiwan pun muda, umur dalam bawah 20 ni. Bayar-bayar awak ni lah, 18, 19, 20 tahun, semua muda-muda. Dan saya masa buat dulu pun saya muda lagi kan. Masa tu saya tak fikirlah efek orang lain kan, saya puaskan hati je. Jadi dan kalau kita lihat orang yang expert komputer dalam dunia ni pun semua muda. Bill Gates waktu dia buat Windows dulu, umur dia berapa? Masa tu dia belajar degree pun tak habis lagi. Dia dah buat sistem Windows ni. Begitu juga Apple, orang muda masa tu. Yang buat Yahoo.com ni, yang buat Google, semua adalah pelajar-pelajar universiti yang tak habis belajar lagi. Macam you all ni lah, yang tak habis belajar lagi. Kita ajar sikit, dia explore ni macam-macam, dia manipulate dan dia jadikan satu sumber duit lah. Okay. Begitu juga dengan ada pegawai bank tu. Yang belajar security, apa dia buat? Jadi dia memang dalam bank tu dia ada security dia yang sangat ketat sangat kuat.
So dia nampak kelemahan dekat situ. So apa dia buat? Setiap hari daripada setiap akaun, setiap hari dengan setiap akaun dalam Maybank tu dia ambil duit tak lebih 5 sen. Kadang 2 sen, kadang 3 sen, 1 sen. Agak-agak awak punya akaun dekat Maybank tu kalau kurang 1 sen awak perasan tak? Tak perasan kan? Tapi kali dengan 1 juta customer, 1 juta akaun, setiap hari dia ambil 1 sen. Berapa nilai dia? Kan? 1 juta, 1 juta itu 1 juta kali dengan 0.01. Sehari dia ambil 10,000 RM. Kan? 10,000 RM sehari tu. Kerja apa sehari 10,000 RM tu? Ambil 2 orang 1 sen je. Kalau ambil 2 sen, dah 20,000 kan? Dan ambil 5 sen, 50,000. So dia buat kerja ni bertahun-tahun tanpa orang tahu. Saya boleh sebut nama dia sekali. Sebab saya dulu terlibat dalam bidang-bidang security ni. Saya tahu nama dia, apa dia buat, macam mana dia boleh tertangkap. Okay? Dia sebenarnya bila awak dah buat salah lama kan, awak tak tangkap, awak lupa diri kan. Lupa diri dan masa tu awak lupa. Jadi dia show off. Masa tu dia beli kereta antik dan dia masuk pameran kereta antik. Dan kebetulan yang datang pameran kereta antik tu bos dia sendiri. Okay. Jadi bos dia pelik. Macam mana staff officer bank biasa ni boleh beli satu kereta antik yang harga dia dekat 1 million. Daripada situlah bos dia ni lah yang counter attack dia ni balik satu-satu. Dia tengok rupanya setiap hari dia ambil 1 sen, 1 sen. Tak ada siapa pun perasan. You all semua pun tak perasan kan. Data dia awak hari-hari hilang 1 sen. Hilang 2 sen kan. Saya pun tak perasan. Dan tak ada pasal lah tengok 1 sen ni hal kan. Jadi bolehlah jadikan satu kerjaya nanti tak. Yang buat lah. Saya cakap dia. Tapi benda tu dah berlaku lah dekat Malaysia sendiri. Okay. Okay. Jadi computer security ni adalah keyword dia adalah protect from unauthorized access dan consistent ataupun continuous monitoring. Okay. Untuk menjaga keselamatan lah, right? Jadi ni wireless phone saya dah explain tadi. Okay. Jadi bagaimana kita nak menjaga security? Dia ada 2 kaedah. Yang pertama adalah security policy, itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah security practice. Okay. Jadi apa security policy tu? Ada 2 langkah. Saya tak cerita yang lain lah, awak kena pasang antivirus bla bla bla, itu masuk dalam 2 langkah umum ni lah. Okay. Langkah yang pertama adalah security policy. Security policy adalah satu documented high level plan for organisation ataupun satu tempat kerja kita. Kalau di UTHM ini tugas PTM lah. Okay. Dia akan membuat satu garis panduan undang-undang penggunaan komputer di dalam kampus. Contoh dia, setiap komputer yang nak masuk di dalam network di dalam UTHM, dia mesti berdaftar dengan Pusat Teknologi Maklumat. Okay. Setiap staf juga bila nak beli komputer, peralatan komputer, apa disebut peralatan komputer? Mouse, keyboard, monitor, RAM, hard disk, CPU, okay. Semua mesti minta kebenaran dengan PTM. So PTM boleh pantau setiap staf tu apa alat komputer yang dia ada. Okay. Macam saya berapa alat saya tengah guna, apa jenis saya guna, semua PTM akan dapat maklumat tersebut. Okay. Jadi PTM akan buat satu framework making specific decisions such as define mechanism to you how to configure service dan sebagainya. Daripada apa yang dia dapat information daripada staff tadi tu, dia buat satu polisi kata nak beli barang mesti melalui PTM. Hanya barang sekian saja dibenarkan. Barang sekian tak boleh beli. Barang sekian boleh beli. Barang ni hanya PTM saja boleh beli. Contohnya nak beli software. Individu dalam UTHM staff tidak digalakkan beli software sendiri. Kalau software tu
adalah untuk kegunaan umum. So dia kena minta bantuan PTM untuk beli. Okey, itu satu. Yang kedua, semua perisian education yang berbayar setiap tahun ada lesen kan, mesti PTM yang uruskan. Okey. Jadi daripada maklumat yang dia dapat ni, mereka akan buat satu peraturan yang perlu diikuti supaya keselamatan peralatan tersebut terjamin, sama ada daripada physical security ataupun internet security. So dia ada satu arahan umum yang perlu diikut oleh semua ahli organisasi tersebut. Okey, boleh faham kan? Yang kedua, yang kedua adalah, nanti saya ulang balik saya akan detail balik. Yang kedua adalah security practice. Security practice dengan security policy, dia adalah, bezanya adalah security policy sesuatu dah jadi satu undang-undang undang-undang yang perlu kita ikut. Security practice yang kedua bukan satu undang yang perlu kita ikut, tapi baik untuk kita ikut. Contoh security practice ni, setiap kali kita nak guna pendrive mesti scan virus. Adakah dia undang-undang yang wajib diikut? Tak kan? Tapi adalah praktis yang sangat baik. Apabila kita nak guna pendrive, mesti kita scan virus dulu. Nak guna pendrive, scan virus. Nak guna pendrive, scan virus. Adalah aktiviti yang bagus. Okay? Dalam security policy, setiap sistem web mesti ada password. Okay? Mesti ada password. Itu adalah polisi. Siapa tak ikut, jadi satu kesalahan. Mesti ada password. Tetapi, macam mana nak create password? Praktisnya mesti ada simbol, kombinasi antara nombor dengan huruf besar, huruf kecil, special character sebagainya. Itu menjadi satu praktis sahaja. Dia tidak mestinya macam tu. Mungkin awak boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je kan. Tapi praktis yang baik adalah kombinasi antara nombor, karakter dan juga special character. Itu adalah praktisnya. Jadi perbezaan macam tu lah. Jadi di sini kalau saya detailkan sikit berkenaan dengan security policy ini, dia high level description of technical environment of the site, legal environment, law, government law, authority of policy, basic philosophy dan sebagainya. Risk analysis. Jadi dekat sini pihak PTM kalau di UTHM sebenarnya ada satu buku berkenaan dengan security policy ni. Setiap staff kena baca buku tersebut supaya kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan kalau kita langgar kita boleh kena saman ataupun kita boleh buat tindakan disiplin dan sebagainya. Okey. Tapi kalau security practice tak buat pun tak apa, tapi kalau kena virus ke sama tanggung sendirilah. Macam tu. Okey. Boleh faham? Right? Jadi practice ni saya bagi contoh sini. All account have a password, dan password disyorkan strong cryptographic technique dan sebagainya. Okay. Ini bagi contoh-contoh lah. Saya contoh regulation online security archive, terus maintain by incident response team, security alert by dan macam praktisnya kita di UTHM setiap tahun PTM akan buat audit, audit berkenaan dengan security. Jadi semua yang berdaftar ni dia akan bagi tahu, Syamim sekian-sekian hari bulan jam sekian UTHM pihak PTM nak akses komputer yang saya tengah guna untuk lihat daripada security-nya. Itu sebenarnya tak ada dalam rule pun, tapi mereka gunakan praktis setiap tahun. Dia akan cek, bantu staff supaya semua komputer staff berada dalam keadaan selamat. Okay. Boleh faham yang tu? Right? Jadi secara detailnya saya tak sentuhlah bagaimana kita nak setting antivirus, bagaimana kita nak setting network, macam mana kita install dan sebagainya secara detail, skrip-skripnya apa yang digunakan. Itu sebenarnya dalam detail mereka yang ambil subjek untuk computer security lah ataupun computer network dan sebagainya. Mereka akan ada calculation yang terlibat. Bagaimana nak kira komputer, nak kira network berapa ramai boleh masuk dalam satu segmen dan sebagainya. Jadi
Setakat tu dulu secara ringkasnya berkenaan dengan security. Jadi saya harap masing-masing dapat sedikit knowledge lah berkenaan dengan network security ni. Bagaimana ia berfungsi dan kenapa dia sangat penting. Okay. Jadi jangan mengeluh lah kan, bila nak masuk ya kena, kalau we masuk unit UTSM kan, bila nak kena login baru boleh akses. Tak login awak tak boleh akses. Login mana? Login network UTSM. Ada setengah aplikasi tu mesti berada dalam kampus baru boleh akses dan sebagainya. Itu sebenarnya dibuat untuk memastikan kita dalam universiti boleh beroperasi dengan baik tanpa ada ancaman ataupun kerosakan yang tidak diingini yang boleh berlaku dalam sistem network komputer pada masa sekarang. Okey. Okey, ada apa nak tanya? Ni dah habis ni kuliah ni. Kan? Gelap tu dah. Ada apa nak tanya? Jangan tanya belajar macam mana belajar buat virus kan. Nanti awak cas saya pula. Yang perlu awak tahu adalah dalam penggunaan harian komputer ni kena sentiasa alert, sentiasa berhati-hatilah. Alright. Kita tak tahu siapa yang akan kena. Mungkin saya sendiri, saya bidang network, bidang security, saya sendiri kena. Normal lah tu. Kadang sebab kita kadang leka kan. Kita tak sempat nak baca web address kat atas tu. Kita main login aja. Pun kadang kena. Okey. Ada apa nak tanya? Anonymous tu organisation. Anonymous ni adalah ganti nama kepada user yang sebenar. Katalah kita nak komen dalam satu web orang lain kan. Kita masuk Facebook. Kita tak nak orang tahu nama kita siapa. Jadi kita letak anonymous ni. Anonymous ni dan kalau bahasa Malaysia ni apa? Tidak bernama kan. Tak tahu siapa. Jadi anonymous siapa boleh guna. Nama je tu ganti nama. Okey, jadi yang lepas saya cakap saya nak buat kuis tapi ada beberapa orang pelajar mesej kepada saya internet dia tak berapa smooth kadang on, kadang laju, kadang perlahan. Jadi kalau saya buat kuis online, buat kuis ni tempohnya pendek, mungkin 5 minit, 10 minit kan, 15 minit. Jadi ada setengah pelajar tu dia baru nak masuk sistem tu, masa dah habis. Jadi tak adil lah untuk semua. Jadi saya akan buat kuis biasa je lah. Okay. Jadi awak cuma alert, nanti saya akan info dalam grup bila masa kuis tu, sebab kita ada lagi 2 minggu untuk saya buat kuis ataupun juga kuliah-kuliah tambahan jika perlu lah. Alright. Jadi saya minta maaf jugalah. Sebenarnya subjek awak ni ada dia punya makmal yang melibatkan fizikal. Contoh makmal, ada 2 makmal yang saya tak boleh buat dalam subjek ni. Yang pertama adalah makmal macam mana nak buat kabel network tu. Awak buat kabel network dan awak sambung ke dalam sistem network universiti, okay? Dan make sure network tersebut berfungsi, komputer awak boleh berfungsi dan sebagainya. Awak buat sendiri kabel network tersebut. Okay? Itu latihan yang pertama lah. Latihan yang kedua yang saya tak boleh buat adalah bagaimana kita nak set up LAN kabel, betul. Ada Hafiz LAN kabel. Jadi cara buat LAN kabel tu patutnya saya ajarlah. Dia ada straight through kabel dengan cross kabel lah. Ada kabel yang sambung router ke router ke switch, dia ada line kabel kalau daripada switch nak pergi ke komputer, dia ada sambungan yang berbeza lah. Satu cross, satu straight. Ada 2 je sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana kita nak set up server, okay? Web server dan juga FTP server. Itu saya tak boleh buat pun, sebab itu hanya perlu boleh bersemuka saja baru boleh buat. Untuk web server ni macam mana kita set up komputer kita tu jadikan web, so kita boleh upload web kita kat situ dan kita publishkan. Okay. So satu dunia boleh tengok hasil kerja kita.
Yang kedua FTP server. FTP server ni adalah file transfer protocol server untuk kita sharingkan file kita yang besar-besar. Macam awak kan, saya kadang selalu access ke server mana-mana. Sebenarnya saya setkan FTP kat situ. So awak boleh, sebenarnya Google Drive tu adalah konsep FTP. Okay? Google Drive. Biasa guna kan? So Google Drive tu ada konsep FTP. Macam mana kita nak buat FTP kita sendiri? Jadi tak perlu guna Google lah sebenarnya. Kita boleh buat sendiri. Jadi saya minta maaf yang tu. Bukan saya tak nak ajar sebab keadaan yang tak mengizinkan. Tapi awak jangan risaulah. Mungkin bila awak bekerja nanti pun kalau bidang network, awak boleh belajar sekejap itu. Dia ada sedikit setting yang perlu awak tahu. Okey, jadi saya akan update juga nota dalam Otter tu. Mungkin saya akan tambahkan dengan nota-nota yang saya tak ajar saya detail, input device, output device, saya tak ajar saya detail. Sebenarnya ada notanya tu. Sebab nota tu kalau awak baca awak boleh faham sebab dia melibatkan perkakasan-perkakasan yang biasa kita guna. Input device contohnya kamera ke, pakai mouse ke, keyboard tu adalah input device dan output device tu macam speaker, monitor, benda-benda yang biasa lah. Nanti saya pun uploadkan sekali. Dan untuk kuis yang akan datang ni, saya akan buat kuis, very simple kuis. Saya gunakan Otter bagian assessment tu. Assessment tu ada, saya akan buat soalan ABC je lah. Okay. Soalan ABC, awak jawab dalam masa 5 minit ke, 20 minit ke, setengah jam ke. Okay. Dan mungkin ada tip final tu dalam kuis tersebut dah. LAN kabel yang fiber tu ke? Bukan, fiber bukan. Fiber dulu saya ajar. Tapi alat untuk fiber ni mahal Fiber bila nak sambung, dia bukan macam kabel biasa ni. Dia disebut splicing kabel. Splicing kabel ni adalah kita sambung kabel fiber ni buat daripada kaca. Okay? Kaca silikon. Dia kaca tu, jadi kita nak sambung kaca tu menggunakan laser. Okay. So splicing kabel maknanya sambung kabel fiber menggunakan laser. Okay. Saya dulu masa kerja telekom 4 tahun lah kerja saya ni sambung kabel lah. Di antara kerjanya lah sambung kabel fiber tu. Okay. Jadi lab tu telah dimansuhkan Dulu ada lab tu sekejap je. Sebab kos untuk jalankan lab tersebut sangat mahal. Mesin ni, satu mesin harga dekat 40,000, 50,000. Jadi satu kelas kena ada 3 atau 4 mesin. Dan mesin ni pun dia sangat, dia mudah rosak. Jadi kurang sesuai lah untuk kerja-kerja biasa. Dia hanya untuk kerja-kerja advance. Nanti bila awak masuk degree yang ambil computer network dan sebagainya, dia akan ada makmal fiber dia. Khas untuk orang mereka yang khusus di bidang fiber. Dia akan ajar bagaimana kita nak sambung single core, multi core, double core dan sebagainya. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, jadi saya assume semua hadir hari ini. Ini ada 47 orang yang lain ni, saya tak pasti pergi mana. Umi, yang lain? Perempuan semua ada? Umi mana Umi? Seorang tak datang. Seorang tak masuk. Dia pergi mana? Dia honeymoon Pun tak tahu. Sir, lelaki seorang tak ada sir. Wah, kat mana Aziz? Dia punya phone rosak. So dia tak ada internet, tak ada hotspot. Oh, tak ada spot. Okey lah, tak apalah. Yang lain ni 49, 48. Kita ada 50 pelajar 51. Dia ada 51. 51 kan? Okey lah, tak apalah. Saya assume semua hadir lah ni. Okay. Jadi, make sure lab semua hantar. Awak lab hantar semua. Dan saya minta maaf juga, awak punya test 1 tak sempat lagi nak habiskan nanda. Tapi semua okey lah kan, open book kan. Semua boleh jawab lah, tak masalah. Jadi final esok pun sama je lah lebih kurang. Tak ada soalan susah lah, semua senang lah. Tak payah bagi tip pun awak boleh jawab semua tu.
Soalannya senang ya. Okey, jadi ini mungkin kuliah nanti kemungkinan ini kuliah yang terakhir. So ada soalan pula ni. Apa mesej? Ni mana? Okey, jadi akhir sekali saya ampun maaf daripada saya terkurang, terlebih, tersalah cakap ke. Ada menyentuh mana-mana sengaja atau tak sengaja. Kadang saya cakap terlepas cakap awak kecil hati ke apa ke. Minta maaf lah. Okey. Study hard, study smart untuk subjek ni. Ini subjek yang senang sebenarnya ni. Komputer, teknologi dan multimedia ni subjek yang senang, tapi ramai pelajar tak susah nak dapat A+. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Tapi harap-harap kali ni semua dapat A+ lah, pasal semua boleh tengok buku kan. Awak cakap ya, aku janji tak boleh tengok buku. Sebelah tu penuh dengan buku kan. So untuk subjek saya ni saya benarkan dia. Walaupun awak cakap tak meniru kan, saya benarkan awak tirulah apa benda pun. Awak nak bincang buat grup ke apa. Sebab sebenarnya tu itu yang awak buat kan. Jadi saya benarkan je lah. Saya tak benarkan tapi awak buat kan susah pula kan. Jadi saya benarkan awak buat je lah apa yang patut, yang penting jawapannya betul. Okay. Okey, akhir sekali ampun maaf sekali, terima kasih pada Umi dan juga Aziz ya yang bantu saya sepanjang kuliah subjek ini untuk semester ni. So mungkin jumpa lagi di semester yang akan datang. Sem depan saya mengajar subjek OSHA, subjek berkenaan dengan security juga, security pekerjaan lah. Okay, keselamatan pekerjaan. Okay. Saya mengajar subjek tu. Jadi saya tak pasti awak pokoknya awak belum ambil lah, nanti awak dah masuk tahun akhir baru ambil subjek tu. Dan mungkin kita jumpa lagi dalam final year project lah. Final year project mungkin sebagian pelajar akan duduk bawah saya lah. Okey, terima kasih banyak. Ampun maaf sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam.